Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Dalam semua hal, dalam semua keadaan. Kita memuja-muji Allah SWT di atas kesempurnaannya. Bukan puja-puji Allah SWT itu kerana keadaan yang ada. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni bertemu lagi kita pada siri kuliah pengajian online insya-Allah. Dalam siri pengajian kitab Lisanul Haq. Dalam kajian bagaimana kita nak merungkai, bagaimana kita nak memahami kalam-kalam ataupun percakapan ataupun lisan kata-kata yang benar di dalam kehidupan kita. Bersandarkan kepada perbahasan rentetan ataupun sambungan daripada kitab Hakikat Kehidupan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang terus istiqamah, teman berteman ataupun istiqamah untuk berada dalam pengajian insya-Allah. Yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat berada di dalam misi meluahkan kebenaran, menundukkan perasaan, menguasai keadaan. Itu dia. Jadi sedang jemaah memulakan Allah SWT, alhamdulillah. Bantu sebarkan lagi sahabat-sahabat kita, mungkin ramai ada di luar sana, mungkin tidak nampak lagi notification ataupun tidak sedar kita sedang live. Jadi mungkin sebarkan insya-Allah ataupun bagi yang nak sebarkan, nak bagi tahu kepada seramai boleh insya-Allah. Allahumma salli. Okey, baik. Allahumma salli. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. InsyaAllah bantu sebarkan lagi kepada sahabat-sahabat andai kita yang mungkin yang kita nak sebarkan supaya sama-sama mengetahui, mempelajari, mendalami ilmu tentang kebenaran ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat yang benar menuju pada Allah SWT ini kerana Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Mari sama-sama kita perbetulkan niat insyaAllah kerana Allah. Tujuan semua ibadat adalah kerana Allah. Kita berbetulkan niat. Dan sama-sama kita mulakan perbincangan ataupun kuliah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah kita ada satu lagi malam ini dan malam esok sebelum bermulanya malam PKP. Insya-Allah doakan tuan-tuan supaya sepanjang PKP 2.0 ini kita tetap bersiaran insya-Allah biiznillah biqudratillah insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan pengisian kita, perjalanan kita, dan saya dapat banyak mesej inbox yang masya-Allah saya baca dan saya puas sangat hati saya. Sebab apa puas hati? Mudah-mudahan menyampaikan maksud kepada tujuan kehidupan ini. Mungkin anda dah ada ilmu tuan. Saya yakin semuanya ada ilmu insya-Allah. Tapi aplikasi nak terjemahkan ilmu yang dipelajari di dalam kehidupan, apatah lagi mutaakhir ini, perlukan kepada bimbingan yang berterusan insya-Allah. Jadi banyak saya nampak feedback macam tadi bagi tahu feedback, subhanallah, terima kasih Ustaz mendoakan ada perubahan yang bukan kecil-kecil, yang besar-besar perubahan. Saya sungguh bersyukur pada Allah Ta'ala. Haza min falir Rabbi. Ini semuanya anugerah daripada Allah SWT atas kefahaman tuan-tuan. Ingat, kefahaman adalah satu nikmat yang cukup besar. Kebaikan yang cukup besar tuan-tuan. Surah Baqarah 269. Beliau rujuk surah Baqarah 269. Yuktil hikmata may yasha. Allah memberi hikmah dan kebijaksanaan. Jadi kefahaman daripada Al-Quran dan As-Sunnah ni tuan-tuan. Barang siapa yang Allah berikan dia kefahaman, maka dia dapat kebaikan yang banyak. Bersyukurlah. Dan Allah pilih anda semua untuk terus istiqomah dalam pengajian ini. Syukur alhamdulillah. Ingat, tanpa kefahaman kita tidak akan mampu meraih kenikmatan dunia dan akhirat. Ingat, kalau dunia tuan-tuan tak ada sefahaman, anda akan berpecah belah. Nak kahwin, kahwinlah kita. Kemudian dalam perkahwinan tidak mencapai kesefahaman, maka berpisahlah jua. Kerana apa? Tidak sefahaman. Dalam perniagaan, berniagalah kita. Binalah rangkaian perniagaan. Binalah produk-produk yang bermutu tinggi. Binalah macam-macamlah strategi itu, strategi ini. Tetapi tiba-tiba tidak mencapai kesefahaman di antara pengedar, di antara tim, di antara pembeli. Kesefahaman tidak wujud, maka berpecahlah dia. Ingat, di dalam apa jua organisasi tuan-tuan, kalau tidak wujud kesefahaman, maka bercerai-berailah dia. Jadi anda kena lihat betapa besarnya nilai kefahaman. Jadi tuan-tuan, perjuangan anda untuk mendapatkan kefahaman mestilah dimulakan dalam bersusah-susah untuk menuntut ilmu tuan-tuan. Jadi, dan Allah takdirkan sengaja mungkin, Allah takdirkan timing kuliah kita di penghujung-penghujung usia waktu ni. Di hujung-hujung slot, pukul 10, pukul 11 habis, Masya Allah. Dan saya cubakan habis dan pukul 11 insya Allah. Ini dah buat sikit, saya lajakkan sikit 11 suku mungkin insya Allah. Dan ini perlu mujahadah. Saya cukup kagum dengan mana suami tak apa dah, isteri-isteri yang sanggup meluangkan waktu dan masa
minta izin dengan suami, menguruskan rumah tangga, kemudian nakkan masa untuk mendengar ilmu ini dan pastikan kesannya tunjukkan. Ada satu kes tu, dia dah berubah banyak, Ustaz, terima kasih. Dia minta nak berubat, cari tempat nak berubat. Tapi dia istiqomah, Allah pilih dia istiqomah dalam majlis ilmu ni. Kemudian dia kata, Ustaz, Alhamdulillah gangguan dah tak ada, tidur dah okey. Cuma suami saya pula yang marah-marah, Ustaz. Tapi saya dah okey, Ustaz. Saya dah boleh terima apa yang suami marah-marah tu. Hasil pada pengajian ni, saya baca feedback tu, tak ada yang lebih indah. Melainkan dengan apabila anda faham hidup ni dengan Allah. Itu satu kepuasan bagi saya. Ada satu tu dia imbau saya, Ustaz, saya tak mampu bagi duit. Saya tak mahu duit, tuan-tuan. Saya tak mahukan duit anda. Kerana yang membayai saya ini adalah Allah SWT secara langsung. Yang mana nak bagi itu keperluan saja, bukan kemahuan saya. Jadi yang kata minta maaf, Ustaz, saya tak boleh bagi duit, Ustaz, saya boleh bagi doa. Doa lebih penting daripada duit, tuan-tuan. Kalau ikut susunan, bantuan doa itu lebih penting daripada bantuan kebendaan. Sebab dapat kebendaan tanpa ada keberkatan, yakni melalui doa, maka sia-sialah kebendaan itu. Jadi saya berterima kasih kepada anda semua yang terus mendoakan kesinambungan kelas ini. Hari makin hari insya-Allah bertambah kefahaman yang ada. Saya lihat yang mana istiqomah maintain, kemudian dah pergi kepada untuk menyebarkan. Subhanallah. Teruskan, tuan-tuan, teruskan. Dan ada yang bertemu mesej, Ustaz, nak izinkan nak jadi anak murid, nak berguru. Masya Allah, saya tak layak sebenarnya nak letakkan title itu. Tapi dah sisa pendidikan begitulah. Tapi tak apa, insya-Allah. Tadi saya baru dapat kaedahnya, dapat Allah bagi ilham. Insya-Allah untuk sesi tahun ini dan bersempena PKP dan seterusnya, saya akan lancarkan pengambilan pelajar dewasa di bawah Radatul Furqan, Akademi Radatul Furqan. Dan yang pernah mengikuti pengajian secara online tempoh hari dan talaki, itu juga akan diserap menjadi pelajar. Cuma saya akan buat satu form yang lebih official untuk pengambilan pelajar. Saya seru kepadanya istiqomah ikut pengajian ni. Anda daftarkan diri anda. Ada bayaran ke, Ustaz? Tak ada bayaran. Nak bagi. Jangan bimbang. Nak bagi untuk keperluan tak ada masalah. Untuk kemahuan tidak, tuan-tuan. Kemahuan saya syurga. Kemahuan saya Allah Azza wa Jalla. Itu kemahuan saya. Baik, saya akan wujudkan pengambilan pelajar nanti. Pengambilan pelajar dewasa di bawah Akademi Radatul Furqan. Di bawah Radatul Furqan ini insya-Allah ada sekolahnya menengah, kata 1 sampai 5, dan public dewasa. Saya terbukalah kepada semua yang nak join. Di dalam tu kita akan mulakan kelas secara formal lah. Maksudnya sama juga waktu malam ni dikira kelas kita. Yang mana dah ada jadual malam tu, dan akan minta nanti yang nak join tu kena tulis saya hadir. Dan kita ada beberapa kelas-kelas intensif lain, insya-Allah. Pengajian kita mulakan balik hakikat kehidupan, lepas tu kita Lisanul Haq dan beberapa lagi kitab-kitab pengajian yang saya akan bawakan dalam bab fikihnya, insya-Allah. Dalam bab akidah tasawufnya kita tumpu pada pengajian hakikat kehidupan. Kemudian insya-Allah ada beberapa lagi yang saya akan selitkan. Saya rangkumkan dalam satu pengajian pengurusan kehidupan. Pengurusan kehidupan. Insya-Allah daftar kat mana nanti dulu sabak. Saya akan maklumkan nanti bila form tu dah siap dan dia punya design dah ada. Saya akan buatlah pengambilan pendaftaran pelajar-pelajar dewasa ke Akademi Radatul Furqan, insya-Allah. Baik, dekat tapi manakala PKP tak boleh datang, tak apa, kita online je dulu atas talian. Apapun insya-Allah kita akan buat secara talaki nanti apabila keadaan sudah mengizinkan, insya-Allah. Baik, jadi sedang jemaah memulakan Allah Ta'ala. Saya jemputlah semua ni. Berazam untuk jadi pelajar. Sebab dok ramai tanya, Ustaz nak jadi pelajar. Ayalah, okeylah. Biiznillah, biqudratillah. Maka saya akan buka secara official lah. Maka anda tulis form. At least ada secara, dipanggil apa? Bertulis kan. Ada pengakuan sah. InsyaAllah mungkin saya akan uruskan sijil juga nanti, insyaAllah. Saya uruskanlah nanti. Itu untuk dipanggil apa, keperluan syariat. At least adalah hitam putihnya dah. Adapun pengajian ni dah
dan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak lebih serius, lebih proper, lebih nampak kita punya kesungguhan. Kita nak isi tentang kita mula insya-Allah. Kita record sikit sebelum saya teruskan sambungan kelas kita pada malam ni ya. Kebenaran, perasaan dan keadaan insya-Allah. Kita bermula pada PKP 1.0 tuan-tuan. Kelas ni bermula atas musibah tuan-tuan. Musibah maka bermulalah untuk kita berubah. Ingat, antara perkara yang paling penting nak buat waktu musibah ni kita kait dengan kesusahan. Susah, musibah susah. Senang pun musibah juga ya. Kita ambillah musibah susah. Itu adalah apa nak buat? Memantapkan diri dengan Allah melalui jalan pengajian. Waktu inilah kita nak tunjukkan ke Allah, ya Allah, aku sedar ya Allah, musibah susah yang datang ni atas kelalaian aku. Tuan-tuan, kita kena accept, kita kena terima. Contoh ni, PKP 2.0 tuan-tuan. Why? Kenapa Allah takdirkan berlaku lagi? Walaupunlah macam-macam spekulasi, saya tak mau kupas bab konspirasi, teori, pandemik lah, apalah. Adapun benar, tak apalah. Kita berlapang dada dengan perancangan mereka. Perancangan Allah juga ada di dalam Lauhul Mahfuz. Allah juga merancang. Cuma kita nak ambil pendekatan. Di waktu sihat, di waktu lapang. Itu nikmat yang Nabi kata, mafhum hadis, manusia banyak lupa. Waktu sihat, maksiat. Waktu lapang, kita senang lenang. Jadi Allah bagi sakit, lapang jadi sempit. Bayangkan sekarang ni. Disebabkan kesakitan, kelapangan menjadi kesempitan. Ini dah sempit lah tuan-tuan. Kita sempit, terhalang ke sana ke sini. Kembali dengan ujian majlis agama, majlis ilmu agama terhalang, masjid kembali tutup. Ini walaupun kita, Ustaz, saya syukuri nikmat sihat. Ya, kalau Allah turunkan keadaan musibah susah ni, kalau kata secara skala mega, semua kena. Jadi sekarang kita kenalah kesan dia. Kita waktu sihat, kita lalai. Waktu lapang, kita alpa. Jadi Allah datangkan sakit, lalu sempit. Sekarang ni sakit dan sempit lah ni. Betapa besarnya nilai sihat itu. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Jadi kita renunglah. Jadi bermaksud bermulanya PKP itu hari kita susah dan kita nak berubah. Mengajilah kita, berkenalanlah kita, bersilaturahimlah kita. Dalam pengajian hakikat kehidupan. Sambung lisanul haq. Jadi bila kita dah panjang, dah setahun, dah diam tak diam tuan-tuan, dah masuk ke tahun baru ni, 2021, dan dah masuk 1442 pun, jadi suka kiranya saya nak buat lebih official. Jadi sebab itu saya akan buka pendaftaran untuk penerimaan pelajar-pelajar dewasa. InsyaAllah. Jadi syukurlah kiranya anda yang menonton malam ni, yang istiqomah mengikuti pengajian, InsyaAllah bolehlah daftar dan dapatkan database supaya ilmu ni tuan-tuan, saya perlukan feedback, saya perlukan dia panggil apa, kesan ataupun natijah daripada pengajian supaya begini, kita tak nak belajar ilmu agama tapi tak nampak ke mana. Orang katanya ni ngaji ni malam-malam setiap malam ni buat apa benda? Nampak? Nak dengar pergi kuliah masjid ni apa benda apa? Macam kita pergi sekolah kan, kita tanya anak kita ni, sekolah kalau parent tanya saya, anak-anak ni Ustaz kalau lepas ni ke mana? Kan? Dia mesti tanya dia punya output. Jadi anda semua, sedang jemaah memuliakan Allah Ta'ala, anda mengaji duduk malam, terkebir-kebir depan handphone, depan laptop masing-masing ni, nak ke mana? Dia mesti kena ada dia punya output. Kita tak nak mengaji tetapi akhirnya jadi basi. Mengaji akhirnya tak ke mana-mana pergi. Kehidupan masih sama. Cuma kali ni nak ke mana? Jawab dia nak ke syurga. Jadi kita nak belajar menjadi ciri-ciri ahli syurga. Kita nak buang, nak kikis sifat-sifat ahli neraka. Antaranya adalah ahli neraka ni tuan-tuan, dengan kehidupan asyik teba tak kena je. Itu tak kena, ni tak kena, marah sana, marah sini. Itu hati-hatilah tu. Kan? Cakap nak ke mana mengaji ni? Siap isi borang sebab daftar semua ni, nak ke syurga. Kita kena serius tuan-tuan. Dan saya suka ingatkan diri saya dan semua yang menonton juga. Anda kena faham satu perkara, kita di fasa akhir zaman.
Kalau tengok ada ustaz-ustaz yang belajar estokologi tentang dia panggil ilmu-ilmu tentang akhir zaman. Bercerita tentang banyak perancangan-perancangan Dajjal ni tuan-tuan. Masya Allah. Dan saya memang pengkaji juga. Cuma saya tak cerita secara detail apa yang saya nak buat adalah perancangan kita apa. Mereka merancang, kita patut juga dalam perancangan Allah. Apa Allah rancangkan kita ni sebenarnya? Sepatutnya kita duduk dalam perancangan Allah. Allah jadikan kita, Allah rancangkan kita untuk tunduk kepada Allah. Mantapkan kembali kefahaman dalam kehidupan. Dalam kehidupan ni kena straightforward tuan-tuan. Sekarang ni banyak kadang-kadang hidup kita ni terjejas sebab kita tak faham. Itu je. Kalau kita faham, insya-Allah tak terjejas. Amalan apa tak lagi? Tak faham amalan, maka terjejaslah amalan itu. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Banyak yang faham. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Walaupun kesan dia tak ramai tuan-tuan. Yang selected je lah. Nak mengaji kan. Tak semua orang nak mengaji. Nak mendengar ramai. Pendengar-pendengar ramai. Tapi nak mengaji yang terpilih. Jadi mudah-mudahan anda semua menjadi seorang penuntut ilmu yang terpilih. Yang dipilih oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Khair insya-Allah. Alhamdulillah selama kita mengenal Ustaz ada perubahannya. Dah banyak laporan daripada Allah. Alhamdulillah. Syukur. Haza min fadli Rabbi. Ya Allah minta kesan contoh COVID. Semoga Allah akan lenyapkan pandemik ini. Ya. Baik, keadaan. Mari kita sambung. Kita kaji tentang isu ni. Pandemik ni. Sekejap. Keadaan sekarang apa? COVID. Okay. COVID ni datang saja-saja ke? Tak. Orang beriman mesti kena yakin satu perkara. Apa dia? Didatangkan oleh Allah. Dia tak ada tiba-tiba datang. Siapa yang izinkan datang? Allah. Jadi COVID ni senang ke susah? Susah. Bila susah, untuk apa? Muhasabah. Baik, bila kata susah untuk muhasabah, maka perasaan yang kena ada itu adalah jangan terkesan dengan susah tu. Tapi kita pergilah ke ada perasaan apa? Perasaan dia panggil apa? Tunduklah perasaan bersalah. Perasaan ni. Perasaan bersalah lah. Kena ada perasaan tu. Janganlah perasaan kita nak memberontak. Perasaan kita nak marah. Sebab kalau kita terus lihat kepada keadaan, ini muhasabah lah. Susahnya untuk muhasabah. Walaupun puncanya macam-macam. Jadi perasaan. Tundukkan perasaan. Bersalah. Sebab apa nak bersalah ni Ustaz? Apa pula saya tak buat salah? Jangan cakap tak buat salah. Kebenarannya apa? Apa kebenarannya tuan-tuan? Kebenarannya kaji balik. Kita ni Allah jadikan untuk apa? Untuk taat. Ada untuk rehat. Bukan untuk rehat tak? Untuk rehat ke untuk taat? Untuk taat tak? Untuk taat lah. Jadi taat tidak. Adakah kita sempurna taat? Ke kita banyak rehat? Bab akhirat kita rehat. Bab dunia kita kerja kuat. Tang dunia kita kerja kuat. Dunia kita kerja kuat. Oh tak balance lah. Lepas tu dalam kebenaran untuk taat Allah bagi dua modal yang sangat besar. Apa dia? Alah, saya buat graf macam ni lah senang. Nak scroll nampak. Okeylah. Okay. Kebenaran, perasaan,
keadaan. COVID. Jadi COVID ni susah, perasaan kita susahlah. Memang. Dan keadaan, minta maaf, bukan perasaan. Silap. Keadaan susah. Okay. COVID keadaan kita susah. Susah ni keadaan sepatutnya susah kena buat apa? Muhasabah lah. Muhasabah. Lalu macam mana nak muhasabah? Maka kenalah ada rasa bersalah. Perasaan bersalah lah. Sebab apa? Kebenaran mengatakan kejadian manusia ini untuk taat. Bukan untuk rehat. Baik. Jadi sekarang ni, kalau kita lihat, dalam perbahasan ni, kebenaran K ni kebenaran benar. Dua modalnya Allah beri kita untuk taat ni dua modal. Dan modal ini sangat, Nabi kata, ramai yang akan leka. Modal sihat, modal lapang. Sihat KKM, lapang MKN. Sihat KKM, lapang MKN. Sebab saat lagi jadi sempit sebab Roblox banyak. MKN punya kerja. Duduk tengah dua kementerian besar ni, KKM, MKN. Patutnya yang menerujui pula, apa dia? Agama lah duduk atas untuk fahamkan. Kalau tidak tak faham ni. Kalau tak ada agama, tak faham ni. Tapi itulah kan. Mudah-mudahan lah tuan-tuan. Biarlah agama yang mengungguli. Tidak juga. Biar agama yang mengunggulilah perbahasan kita sepatutnya. Tapi tak apalah. Macam mana nampaknya KKM, MKN yang besar. Tapi MKKM dan MKN ini, kalau kita lihat, memang menjaga KKM, menjaga kesihatan. Keselamatan lapang, jadi darurat, apa ni, MKN. Sebelum MKN, KKM masuk campur, sebenarnya yang lebih besar dah jaga dah. Apa dia? Allah. Allah jaga kesihatan, Allah jaga keselamatan. Keselamatan, salam. Ni agama kena atas sekali ni. Tapi sebab tak faham, macam mana? Bukan masjid lagi lah. Keselamatan alam semesta. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nampak? Kesihatan lebih besar daripada kesihatan. Apa dia? Kesembuhan. Syifa. Nampak? Ya Syafi'. Ya Salam, Ya Syafi'. Tak nampak? Tak nampak. Allah hantarlah sakit. Allah hantarlah sempit. KKM lah menonjol. MKN lah menonjol. Tu je lah. Sebelum tu tak nampak kan. Kebenaran tak nampak. Duk main perasaan dia. Hidup tak rasa bersalah. Menyalah ni menyalah. Perasaan ni menyalah je kan. Sihat pun salah. Lapang pun salah. Sebersalah dia buat ni. Maka kita rasa bersalah sebab waktu sihat, waktu lapang, kita banyak lalai. Itu sajalah. Jadi sekarang ni, lagi sekali, Allah bagi sihat sikit, lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi caranya sekarang, kita nak, orang kata terkesan dengan COVID ni Ustaz. Memanglah terkesan sebab susah. Tapi janganlah kita ikutkan kesusahan tu
Muhasabahlah. Sebab tu saya kata, bila kata pengajian macam ni penting. Sebab time inilah kita nak cari Allah, time susah. Nak cari apa lagi? Nak cari penyakit. Time susah cari Allah lah. Mungkin time senang kita dah lupa Allah. Tak apalah time susah carilah Allah. Tak apalah daripada langsung tak cari. Bila dah senang, peganglah Allah tu. Maksudnya istiqomah lah. Orang kalau dengar Allah ni tuan-tuan. Ni nanti saya nak kupas tentang billah ni. Amantu billah summastaqim. Urusan dunia yang didasari dengan Allah, yang memandu dunia dengan iman, dia tidak akan ada perubahan. Atau tak akan perubahan maksudnya dia tidak akan terkesan dengan apa juga keadaan. Dia akan jadi sustainability. Sustain. Tak percaya? Tengok Islam. Mana ada perubahan tuan? Tetap. Islam tetap. Macam mana pun keadaan, solat. Tetap solat. Tetap. Tinggal lagi jarak tak jarak. Solat kat masjid, kat rumah, itu je lah. Tapi kaedah solat sama, tak berubah tuan. Nah, kesabaran tetap sama, tak berubah sepatutnya. Orang beriman dia tak berubah. Sebab tu, tiada maknanya yang orang kata everlasting ni. Memang orang Islam, orang beriman lah. Yang ada Allah. Kalau produk, dia buat dengan Allah. Produk tu takkan berubah. Malah makin bertambah. Dengan Allah ni, dia tidak akan rebah. Dia tidak akan rebah dan berubah-ubah. Ni kejap-kejap tukar, kejap-kejap tukar, kejap-kejap tukar, kejap-kejap tukar. Macam satu ni. Nah, kejap buat ini, kejap buat ini, kejap buat ini. Mana tak dengar Allah tu? Nak tahu nak dengar Allah tak? Tengok, dia tak berubah-ubah tuan. Bukan tak berubah perangai, itu teruk sangat. Tak berubah-ubah perangai. Macam tu je perangai. Oh, itu teruk sangat. Ini maksudnya, bila dia dah start, kalau dia contoh mengajar dia. Konsisten, tak berubah-ubah. Ustaz, dah tak mengajar sekarang. Tak boleh cik makan lah mengajar ni kata. Udah buat bisnes. Letih macam tu tuan tak? Kamu bukan suruh rumah ke? Berubah. Tak boleh cik makan lah. Suruh rumah ni kena, mula dia. Bila tak dengar Allah ni tuan, dia mesti akan dia tidak tetap. Dia kalau dengar Allah ni tuan, dia akan tetap. Allah akan tetap dengan dia. Tetap. Bagaimana tetap? Allah datangkan sumber-sumber yang tidak mengubah. Dia tak perlulah nak berubah. Dia tetap. Macam Nabi SAW, tetap. Tak perlu Nabi tiba berubah daripada kenabian. Nabi tetap. Sahabat-sahabat semua tetap. Konsisten tengok Nabi Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Ada tak sampai sekarang perniagaan? COVID tak COVID? Ada tak lagi tak sampai sekarang? Ada kan? 1400 tahun punya perniagaan. Sampai sekarang. Ni bukan COVID dah. Dah macam-macam bit dah keluar dah. Maintain bisnes Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Hebat tidak? Hebatlah tuan-tuan. Cari formula nak sustain. Anda nak kekal? Anda nak sustain? Anda nak berdaya saing? Anda nak berdaya maju? Dengan Allah. Anda nak rumah tangga kekal? Tak nak suami cari lain? Dengan Allah lah. Tapi dengan Allah dia tak kisahlah suami cari lain. Yang penting dia tetap dengan suami yang sama. Contoh kan. Ini cakap sekarang bertukar-tukar tak? Tak apa dia cari entah. Tak apa dia cari entah. Cari apa? Cari penyakit tuan-tuan. Jangan main. Kejap tukar ni, kejap tukar ni. Yang masyuk, katanya. Tak boleh. Jangan suka-suka gitu. Jadi, tetapkan pendirian itu. Tetap dengan Allah. Maka bila dengan Allah ni, dia tidak akan rebah. Dia tidak akan berubah-ubah. Malah dengan Allah, dia akan bertambah. 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 Masya Allah. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah janjikan syurga tuan-tuan. Syurga ni abadan abada, kekal. Bukan setakat kekal, malah bertambah cantik, tambah cantik. Ini dengan Allah tuan. Walaupun sifat dunia ni sifatnya binasa, kullu fan binasa, tetapi orang yang ada Allah di dunia dia susah nak rebah. Dia everlasting. Ingat,
Kalau meniaga tu sampai syurga, tuan. Dia tak ada dunia je cerita, tak ada. Kalau rumah tangga tu sampai syurga. Dia tak ada cinta bagai nak rak kat dunia. Lalas sekali tak jumpa kat syurga sana. Untuk apa bercinta bagai nak rak kat dunia? Beria-ria, ini suami saya. Ini suami saya. Lalas mati duduk balik tak jumpa suami tu. Beria-ria pertahankan dekat dunia. Lalas sekali di sana tak jumpa. Allahu gintan. Pertahankan. Ini isteri saya. Saya mana? Tengok kat syurga dulu jumpa tidak? Kalau betul saya, pastikan. Sayang benar isteri. Pastikan dia jadi isteri solehah. Isteri solehah dia masuk syurga. Yang tak solehah, jangan mimpilah. Tak masuklah. Oh iya ke Ustaz? Iyalah. Bermasuk kena taubatlah. Bersalahlah. Sama dengan suami pun. Bersalah Tuhan nampak tu. Bersalah. Ni. Bersalah. Perasaan tu. Perasaan yang Allah bagi. Gunakan sebaiknya. Perasaan tu. Apa perasaan bersalah? Saya sedih. Sedih sebab apa? Sebab bersalah. Jangan sedih sebab COVID. Kesedih sebab COVID apa dapat? COVID punya kerja lah. Dia buat kerja dia. COVID buat kerja COVID lah. Kita buat kerja kita lah. Sedihlah sebab ya Rab, banyak dosa. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengok Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS sedih sebab duduk dalam ikan nun ke? Sedih sebab duduk dalam perut ikan paus ke? Tak. Ikan nun. Sedih Nabi Yunus AS sebab bersalah. Walaupun Nabi maksum. Dengan kemaksuman itulah cepat rasa bersalah. Walaupun Allah ampunkan. Salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang mana terjejah COVID tu. Yang makin terjejah dah. Banyak kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyaklah baca tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustaz, saya terkesanlah Ustaz dengan keadaan ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca. Tu perasaan tu kena lahirkan bersalah. Sebab sihat, maksiat. Lapang, kita buang. Lapang, kita buat benda yang terlarang. Lapang, kita buat benda yang mengundang murka Allah. Macam mana? Tak boleh. Surrender lah. Nama waktu sekarang, waktu nak surrender. Lagi sekali ni tuan-tuan. Tengok kes, ya Rab, ibu-ibu, riban-riban. Tak kisahlah negara lain tu macam mana, kita nak negara kita dah. Kalau negara lain Ustaz macam tu dah. Kita kat Malaysia, kena ikut undang-undang Malaysia nak macam mana. Walaupun negara lain buat, ada yang dah dah kata, kita lebih strict lagi kan. Tak apalah, Malaysia ni negara terpilih. Negara terpilih. Beruntunglah kita berada di Malaysia ni tuan, terpilih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sedih perasaan tuan-tuan. Biar sedih sebab dosa. Jangan sedih sebab lain. Wallahi, malam ni faham baik-baik. Sedih sebab dosa, gembira sebab pahala. Khalas, titik tuan-tuan. Perasaan jangan salah guna. Anda boleh sedih kat lain? Boleh. Lumrah lah. Ustaz, lumrah lah Ustaz. Ada perasaan Ustaz, lumrah lah Ustaz. Lumrah. Anda nak lumrah ke anda nak fitrah? Pilih. Ada akal pilih fitrah. Kalau tak ada akal, pilihlah lumrah. Lumrah apa? Sedihlah sebab benda. Sedihlah sebab keadaan tu. Gilah sedih puas-puas dengan keadaan tu. Kalau anda ada fitrah, anda sedih sebab dosa. Habis, titik. Tak boleh sedih lah Ustaz sebab dosa. Dah dosa sangat tu. Kalaulah dosa tak boleh buat anda sedih, dosa sangat tu. Maknanya apa? Dosa dah tak buat sedih dah. Dah kebal lah. Dah kebas dengan dosa. Dia, why not? Why not? Dia kata. Allahu Akbar. Apa cerita-cerita nak cik dosa, cik salah ni? Tak patut cerita-cerita macam ni. Kita nak move ke depan. Kata. Dia tak mau dengar pasal dosa-dosa ni. Dia nak tahu keadaan bagaimana kita nak keluar bebas daripada COVID. Bagaimana perancangan kita untuk menjana pergerakan. Dia tak mau dengar lah muasabah ni. Tak mau dengar lah ni benda-benda ni tak mau dengar. Yang tahu keadaan kita tengah susah,
Jadi macam mana kita nak merangka keluar supaya kita menjadi senang katanya. Tak payah kait dengan agama, agama satu part lain katanya. Sedangkan benda ni berkait rapat dan tengok perasaan, keadaan, kebenaran. Siapa kata terpisah? Mana ada terpisah? Kan? Jadi nak lumrah, silakan ikut lumrah. Siapa yang agak-agak tak berapa nak sihat akal dia, ikutlah lumrah. Kan? Dia jenis ikut perasaan cerita. Ikutlah, nangislah sebab keadaan. Perasaan Ustaz. Takkanlah saya tak boleh nak nangis sebab... silakan, tak ada masalah, sila-sila. Yang nanggung sakitnya anda. Yang tension nanti anda. Mana yang berazam, aku tak nak nangis sebab keadaan. Ya Allah, tak nak. Minta. Allah boleh bagi. Allah boleh bagi. Macam mana Allah boleh buat Nabi Ibrahim AS tidak terbakar dengan api. Takkan Allah tidak boleh buat kita tidak terbakar dengan masalah. InsyaAllah berhajatlah kepada Allah. Sebab tu bila kita bersalah, kita berhajat kepada Allah untuk bantu kita. Kita bersalah. Sebab tu apabila datangnya musibah atau kesusahan, itu istighfar. Astaghfirullah. Kembali tu, tengok kebenaran, sihat, lapang. Ini kebenaran tuan-tuan, isunya. Allah bagi sihat, Allah bagi lapang. Sihat puluh tahun Allah bagi sihat. Sekarang Allah uji dah masuk tahun kedua COVID. 2 tahun. Kalau ikutkan, kalau nisbah sihat, berapa belah tahun kita dah sihat. Ini kalau nak reverse balik lah. Genung balik. Ya Allah, aku sihat lama dah. Ya Allah. Malaysia ni sihat lama dah. Kita ambil lah secara global. Secara makro. Globalnya, sihat lama dah Malaysia ni. 2 tahun. Dah masuk tahun kedua ni. Dan tahun hijrah pun dah masuk tahun yang kedua. Kita dilanda kesakitan. Sebab tu ulama letak fatwa darurat tu. Solat boleh jarak. Sebab bukan dia mengikut pada individu sihat. Tapi dia melihat pada maslahah. Kemaslahatan ummah. Maslahah ummah mengatakan suasana sekarang suasana yang mengancam nyawa. Walaupun ada orang cuba counter lah, katalah ini daripada tu. Saya lebih mengikut kepada... Tak kita raikan tuan-tuan. Kita ada ulama kita. Walaupun orang cuba petikai ke apa, kita hormat ulama yang ada. Jikalau benda itu tak benar, mereka tanggunglah. Itu saja. Kan? Ada orang cuba challenge kan. Tapi itulah. Secara globalnya, secara makronya, memang kita sedang walaupun persentase kematian 0.4%, sikit lah. Tapi dia kumpul-kumpul secara database, satu dunia dekat 600 lebih ribu orang. Banyak, itu je lah. Jadi dengan sebab itu, sakitlah kita sekarang ni. Malaysia sedang sakit. Bukan kita ya, Malaysia. Jadi ketika Malaysia sedang sakit, maka seluruh pergerakan di Malaysia akan jadi sempit. Kalau kita je sakit, kita je sempit. Tak boleh nak keluar, nak pergi sana tak boleh. Ini kita tengah sihat, tengah tantang ni. Sihat sekali. Mulai 13 hari bulan PKP. Pula nyanda balik kita. Nak nangis kena gelak. Jangan nangis tuan-tuan. Nangis sebab dosa lah. Dah tak ada air mata. Ustaz nak nangis sebab COVID ni tak payah lah. Ada orang dah. Itulah. Immune kita. Immune. Cuma je lah bila Allah uji yang ada terkesan sampai ke kematian. Itu takdirnya ajal melalui COVID tu. Lalu untuk kita lebih muhasabah lah masuk COVID ni, kalau tak melibatkan kematian, tak adalah sampai ke kritikal macam ni kita nak buat, betul tak? Tapi bila ada mati ni, ni satu tambah lagi. Ada mati. Mati ni tuan-tuan semua berubah, betul tak? New norm. Betul tak? Bila mati ni jadi isu, berubah semua. Sebab apa? Mati ni pasal. Kenapa kita tak nak berubah yang mana memang kita akan mati? Betul tak tuan? Apa alasan kita nak berubah? Mati. Okey, sekarang ni Allah tunjuk COVID boleh mati. Berubah tidak? Berubah. Pakai mask. Berubah tak semua? Berubah semua orang. Jarak-jarak. Sebaik tak buat penjarakan dalam rumah. Hanya tu penjarakan dalam rumah. Pening kita.
Dengan isteri dengan suami penjarakan, oh pening. Okay. Jadi maknanya kematian memberi impak yang besar kepada dunia. Kenapa kematian yang seringkali dilontarkan, dinyatakan, ditekankan di dalam agama Islam yang mana kullu nafsin za'iqatul maut tidak memberi keinsafan. Kenapa tak nak berubah sebab kematian yang memang sebenar mesti mati? Tunggu apa? Maknanya betul lah mati ini mengubah manusia. Jadi COVID ini melibatkan mati. Semua takut. Betul lah. Jangan buat main tu. Semua takut. Jangan. Kadang-kadang ada orang kata, sekarang ni saya sendiri ni tuan-tuan. Ada satu tempat lah masjid, surau. Dia punya SOP tak standard. Ada yang ikomat tak tutup. Ada ikomat tutup. Ini satu tempat saya pergi, ikomat dia kunci ni pintu. Ni masa first PKP dulu. Lepas tu longgar sekejap, PKP. Tapi masih lagi. Buka, tutup. Satu tempat tu, habis ikomat, pop, dia tutup. Lepas tu saya panggil lah, cakap, tempat saya buka. Just saya bercakap. Tak boleh. Nanti mana tahu buka, orang datang masuk kita. Marah dia. Marah tuan, jangan main-main. Pakcik tu, jangan. Buat mati ni buat main tuan. Marah orang. Berubah hidup sebab mati. Kenapa tak nak berubah kita? Memang mati depan mata kan. Tak nak berubah kita. Tak nak berubah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi memang mati mengubah manusia. Isu COVID ni isu mati tuan. Kalau tak mati tak jadi isu. Jadi kita boleh buat kesimpulan dengan keadaan yang berlaku ni tuan-tuan. Maksudnya yang menyebabkan perubahan sekarang ni sebab mati lah. Betul tak? Jadi betul lah dekat Mekah tu. Dekat Madinah memang sebab apa berubah jadi baik semua kat sana. Sebab fikir mati tuan. Fikir matilah semua orang jadi baik sepatutnya. Betul lah. Jadi pakak-pakak lah fikir matilah lepas ni. Memang mati. Keadaan kita mati. Cuma jangan terkesan dengan keadaan mati itu sehingga kita tak mampu buat apa-apa. Islam mengajar mati untuk pergi ke satu lagi kehidupan yang pasti. Apa kehidupan dia? Akhirat. Maka kematian di dunia adalah satu batu loncatan untuk kehidupan yang pasti. Apa dia? Akhirat. Yang nikmatnya tak henti-henti. Yang mana semuanya ternanti-nanti. Itulah syurga Firdausi. Masya Allah. Jadi, tidak terkesan dengan mati itu bukan menyebabkan dia sedih, malah dia buat persiapan untuk mati. Datanglah hadis Nabi SAW. Al-Qayyis, mandana nafsah. Amala ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang bijak, orang yang cerdik. Yang mempersiapkan diri dia. Beramal untuk selepas kematian. Ini hari akan datang. Itu orang paling cerdik, tuan-tuan. Tak kisahlah dia belajar ke, double professor ke, profesor ke, doktor sampai 5 subjek ke, tak kira lah. Kalau tidak ada orientasi mati dalam hidup dia, maka Nabi tak iktiraf dia orang bijak. Ustaz, saya tak belajar tinggi, Ustaz. Ada satu inbox saya tu. Bagus juga, jela-jela panjang. Ustaz, saya gini-gini, tak sempat sampai apa. Dia kata 3 ke dia 3. Dia kata 3 ke tak silap saya. Kemudian dia ada satu isu, saya ni terimalah saya jenam murid Ustaz. Saya takut mati. Saya nak mati dengan matinya ni. Dia fikir mati macam orang cerdik tu. Walaupun dia tercicir pelajaran dia, tulis pun tak pandai, baca tak pandai. Masya Allah saya kata. Tapi dia buat azam nak belajar, nak persiapkan diri, nak mati. Allah Akbar. Belajar dengan Muhammad Ali tuan-tuan, arwah. Bila dapat Islam umur 35 tahun, pencen tumbuk orang tuan. Tumbuk orang lah. Tapi tumbuk dapat duit. Kita numbuk masuk penjara jangan main. Muhammad Ali tumbuk, berjuta dapat. Dia pencen umur 35, meninggal umur 78, tak silap saya. Panjang masa ketika pencen orang interview. Nak buat apa dah pencen ni? Tak ada pun keluar daripada mulut arwah Muhammad Ali kata nak buka kita dengan ilmu yang ada, saya akan buat satu tim, satu gym ke, tak ada. Straightforward.
Get ready to meet God, katanya. Bersiap sedia jumpa Tuhan. Speaking lah. Subhanallah. Allah bagilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya kalau kita lihat, kita ubah. Kita ubah. Perasaan kita ni kita bawa kepada akhirat. Perasaan kita, perasaan ini, perasaan sedih, gembira. Ini dudukkan pada sedih dosa, gembira pahala. Khalas, tuan-tuan. Kalau ustaz takkan tak boleh sedih dunia. Itu lumrah. Nak sedih silakan. Tapi nanti pedih. Sedih sebab lumrah, sebab dunia, pedih. Sedih sebab dosa, dia akan lega. Gembira sebab dunia, leka. Gembira sebab pahala, bahagia. Gembira sebab pahala, dia akan dapat bahagia. Sedih sebab dosa, dia akan lega. Ini lega, bahagia. Kalau dia sedih sebab dunia, pedih. Dia akan pedih. Ya Allah, pedih hati saya, Ustaz. Pedihnya hati. Silalah. Dah sedih sebab dunia. Pedih hati saya. Ni bukan pedih ulu hati tu. Gaviscon. Makan Gaviscon. Ini pedih hati, Ustaz. Pedih hati. Sebab apa? Pedih. Anda sedih sebab dunia lah. Takkan tak boleh? Ni bukan soal tak boleh. Nangislah. Kadang ada orang jenis tak faham macam tu. Dia ingat, straight sangat lah Ustaz ni, straight sangat. Padahal, tuan-tuan, sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala, MKN, KKM begitu straight kalau bab-bab yang melibatkan mati. Betul tak? Kenapa MKN begitu straight ni? Sebab mati, betul tak? Kenapa KKM ni, Tan Sri kita tu, Tan Sri Noor Hisham kita tu, begitu straight sangat. Sampai upload gambar mati. Kubur macam-macam tu. Sebab mati lah, tuan-tuan. Takkanlah tiba-tiba tak agama tang saya tak boleh straight. Saya kata jangan sedih buat dunia. Sebab mati susah nanti. Kita pun takkanlah tak boleh. Takkanlah tak boleh. Nak juga, silakan. Kalau sekiranya Allah izinkanlah perbahasan agama ni diterjemahkan macam Kementerian Kesihatan, tuan-tuan. Saya kira pakat-pakat lari belaka rasanya. Sebab memang straight. Pakat lagi-lagi belaka nak masuk agama sebenarnya. Itu dia. Contoh scan suhu. Penyakit. Riak. Tak boleh masuk. Ujuk. Tak boleh masuk. Kalau Allah buatlah sedetail itu. Semua melutut untuk nak bersihkan. Ya Allah, buangkan riak aku ni. Ya Allah. Melutut. Tapi sebab tak nampak. Allah kan penyayang. Kita pun kan ambil lah mudah. Sebab Allah penyayang. Kena talbis, tuan-tuan. Sedih sebab dosa, lega. Gembira sebab pahala, bahagia. Gembira dengan bahagia dua benda berbeza. Ya ke Ustaz? Ya. Gembira itu pada perasaan, bahagia itu pada kebenaran. Jiwa. Gembira habis, bahagia kekal. Gembira sebab pahala, ada dalil, ada. Surah Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dia gembira sebab dia amal soleh. Tuan-tuan, Ustaz, macam mana nak tahu ada pahala, Ustaz? Husnuzon dengan Allah. Selagi mana perkara itu untuk kebaikan, gembiralah. Macam malam ni boleh dengar kuliah, gembira, senyum. Dia faham ni? Seronok dengar kuliah, Ustaz. Walaupun pedih hati saya kena. Tapi sebab kuliah ni ada pahala, saya seronok, Ustaz. Dia seronok jangan tinggal. Seronok, Ustaz, solat ni, Ustaz. Walaupun tak tahulah terima ke tidak solat saya ni. Tapi saya seronoklah solat ni. Seronoklah Ustaz, lahai seronoknya lah dengan janji Allah ni. Seronoklah pahala. Walaupun kita tak sure kita dapat pahala ke tidak. Tapi tak boleh ke kita seronok asbab pahala. Benda-benda yang mendatangkan pahala tu. Seronok kan? Kalau kita boleh seronok dengan kejayaan tu, kita seronok. Takkan kita boleh seronok dengan pahala?
Sebab tu kena ada ilmu. Maka dia gini. Gembira sebab pahala, maka Allah bagi bahagia. Sedih sebab dosa, lama-lama lega. Sedih sebab dunia, jadi makin pedih. Gembira sebab dunia, lama-lama alpa, leka. Gembira sebab dunia, lama-lama tukar kecewa. Anda gembira sebab dunia, gembira, dah habis COVID, yes. Kan? Orang yang tak ngaji, mana ada? Alhamdulillah sikit lah, biasa ni, yes. Terus booking hotel tu. Gembira. Sebab apa? Yes, COVID dah tak ada. Sekatan dah tak ada. Sekali kok PKP balik, datang balik, kecewa tu kan. Geramnya. Mulalah. Dia dah mula dah limit. Dah. Gembira sebab dunia je. Semua gembira sebab pahala. Syukur Allah, boleh pergi masjid, boleh jumpa mak ayah balik, boleh silaturahim balik. Sebab tu niat kena betul. Bila habis COVID, boleh beramal. Saya cakap tu hari, tempat pertamanya nak pergi lepas COVID selesai ni, buka PKPP, tujulah ke masjid. Lengang juga masjid. Penjarakan berlaku menyebabkan manusia jarak terus pada masjid. Biarlah jarak dalam tu walaupun macam-macam teori ada. Tapi kita ni janganlah jarakkan daripada masjid. Datanglah. Jenuh nak kempen balik. Kenalah balik. Jadi sebenarnya maha memuliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya puasa al-ladis. InsyaAllah. Haza. Ini semua daripada Allah. Kembali semua kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang memulakan Allah SWT. Khair. Jadi akhir kalam. Habis dah. Besok ada satu lagi. Last sebelum PKP. Malam besok ada lagi. Satu lagi. Sambungan dia. Jadi sebab saya malam ni sebab kita nak terima PKP balik ni. Agak terima kan. Terimalah dengan cara kebenaran ni. Walaupun sepahit mana nak kita telan kebenaran itu dengan ya Allah. Tapi itulah yang paling mustajab dan mujarab sekali untuk kita tidak terkesan dengan keadaan susah ini. Kerana kita terus pergi kepada muhasabah. Dan rupa-rupanya nak ingatkan kita pada mati. Mulai hari ni kita prepare hidup kita untuk mati. Habis cerita. Aku niaga lepas ni untuk mati dah. Tak nak survive dah untuk hidup. Aku nak untuk mati aku. Automatik tuan-tuan. Hidup anda selamat. Dulu kita nak survive untuk hidup. Lalas sekali tu hidup sekarang ni. PKP. Geram. Aku survive untuk hidup. PKP. Apa aku nak hidup? Memang nak mati ni Tukar. Sekarang ni mari kita ubah balik kita punya 360 punya tujuan. Kapal tu kita tukar balik dia punya layar tu. Tukar. Memang untuk mati. Kita nak jadi lepas ni orang bijak. COVID mengajar kita untuk mati. Habis kita. Lepas ni aku nak survive niaga aku untuk mati. Lepas ni keluarga aku untuk mati. Semua untuk mati. Tuan-tuan. Memang kena COVID. Antara benda paling risau. Mati dan tak jumpa. Itu yang jadi risau tu semua. Sekali dia pergi kena tak boleh masuk ke dalam terus tuan. Berapa banyak kes dah macam tu kan. Jadi memang macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi direction kita berubah 360 darjah. Memang lepas ni kita buat semua untuk mati. Habis kita. Belajar dengan apa? Belajar dengan COVID. Habis kita. Melalui apa? Melalui kelas pengajian kita malam-malam ni. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesian anak sekolah. Sedih. Sedih sebab apa tu? Sedih kesian anak sekolah. Saya ada sekolah. Jangan sedih sebab keadaan anak-anak sekolah. Belajar tetap belajar. Takkan belajar dekat sekolah saja. Belajarlah. Kali ini mak bapak
jadilah guru yang sebenar. Bermula guru daripada ibu. Guru itu adalah ibumu. Didik. Walaupun lah, buat pentadbiran lain cerita lah, dah bayar iuran lah apa tu. Sekarang ni kita kena adapt. New norm. Inilah dia. Kehendak Allah ni. Bukan kehendak kita. Kalau ikut kat MKM pun berat juga nak suruh. Saya tu tak ada prepare sekolah ni, nak buka ni. Tutup balik. Tingkatan 1, tingkatan 4, dah mengaji. Umar tingkatan 5 je boleh masuk. Ingat tuan-tuan. Kan senang. Jangan sedih lah sebab keadaan ni. Kesiankan anak. Kesiankan anak tu kalau tak kena Allah. Habis kita. Kesiankan anak tu tak jadi orang. Bukan sebab pergi sekolah. Sebab kita tak sekolahkan dia. Tuan-tuan, mak ayah tolong sekolahkan anak-anak. Sekolahkan anak-anak. Jangan tunggu sekolah. Daripada sekarang, saya sekarang pengetua nak cakap. Pengetua kepada ni. Mak ayah ambil peranan. Sekolahkan anak masing-masing. Tak tahu cara, tak kisah. Yang penting sekolahkan anak-anak tu. Macam mana? Pastikan dia jadi orang. Saya cakap dekat pelajar saya, 3. Pertama, manusia, binatang, iblis. Manusia dengar kata. Binatang macam tu je. Iblis menentang. Ni didik supaya anak kita dengar kata. Suruh angkat barang, suruh. Suruh kemas rumah, kemas. Kamu nak jadi binatang atau iblis? Cakap macam tu, habis cerita. Binatang, kalau letak lembu kat bilik, macam tu lah bersepah, macam tu lah kamu. Cakap tu tegang. Saya cakap budak-budak sama. Kalau binatang, kalau letak lembu kat dom, sepah. Macam tu lah. Maksudnya kalau ustaz panggil antum lembu, jangan marah. Suruh dia. Kalau kena denda, jangan marah. Binatang memang macam tu. Kena rotan. Kena ketuk, kena rotan. Binatang. Manusia ni tak. Manusia cakap dia dengar. Okay. Yang ketiga, menentang. Menentang ni tuan-tuan tak payah isu besar, isu kecil cukup. Kamu ni jadi iblis menentang. Menentang siap, hukuman berat. Kamu nak kena hukum ke apa? Jangan nak menentang. Cakap awal-awal. Okey. Didik tuan-tuan. Sekolahkan anak-anak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sudah jemaah mulakan Allah SWT. Begitulah perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Kita ubah kita punya paradigma kita punya perasaan ni, kita aturkan dia duduk pada dosa dan pahala. Walaupun susah tuan-tuan, mujahadah insya-Allah. Saya tahu ada yang mengambil satu keadaan yang nak keluar pada keadaan tu, saya faham. Tapi dengan Allah tak mustahil, insya-Allah. Yakin. Anda kena azam, ya Allah, keadaan ni kau jadikan untuk aku. Tapi aku bukan untuk keadaan. Aku kena keluar daripada keadaan ni, ya Allah. Jadi tolong bawa perasaan aku ini kepada kebenaran. Ya, ini kebenarannya dosa, kebenarannya pahala. Kali ni aku tak nak sedih dah sebab dunia. Aku nak sedih sebab dosa-dosa yang telah aku lakukan. Kali ni aku tak nak dah gembira kerana dunia. Aku nak gembira kerana pahala. Tapi ingat, pahala ni nak buat kat mana? Takkan pahala duduk saja. Mestilah kat dunia juga. Jadi dunia, contoh, ada isteri. Ada kita sambung besok lah. Ada isteri berpahala bila kita layan dia dengan baik. Jadi gembiralah layan isteri sebab ada pahala. Gembiralah layan suami sebab ada pahala. Ada faham? Macam tu. Kan tak ada pahala pula, langsung biar. Lantaklah parlimen tu, biar. Saya nak pahala je, tak nak parlimen. Ini mana pula pengajian ni? Janganlah buang macam tu. Nak pahala juga kat dunia juga. Tapi kita dah gembira sebab pahala. Kamu ni jemaah apa hal ni, layan tersipu ni apa hal? Ada pahala bang. Bagus. Bukan ada abang je, ada pahala. Saya lega ni boleh layan abang sebab ada pahala bang. Redha saya je bang. Selesai masalah. Selesai masalah. Baik, jadi senang jemaah mulakan Allah SWT. Khair. Jadi insya-Allah cukup setakat tu dulu. Kita bertemu lagi besok malam sebelum bermulanya PKP 2.0. Di Selangor lah, di negeri-negeri lain yang mana ada 6 negeri yang kena PKP. Jadi mudah-mudahan Allah angkat musibah kita ni, insya-Allah. Kita muhasabahlah dengan musibah yang ada ni. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat yang besar melalui kesusahan, insya-Allah. Baik, jadi cukup setakat tu dulu.
Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang kata, terkurang dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair, aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa